Salam Malaysia Madani. Projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 bagi sektor pengangkutan darat barangan dalam tempoh 2 bulan bermula hari ini bertujuan menyediakan mekanisme bagi penyasaran semula subsidi diesel yang dijangka dilaksana dalam suku kedua tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, projek perintis itu yang melibatkan 6 syarikat perintis dapat menguji keberkesanan sistem my subsidi diesel dan juga sistem fleet card syarikat-syarikat minyak sebelum dilaksanakan kepada keseluruhan industri. Mekanisme penggunaan fleet card itu adalah antara usaha kerajaan untuk beralih daripada sistem analog skid tank kepada fleet card dalam memastikan subsidi secara bersasar dapat dilaksana secara bersepadu selain memastikan kes ketirisan dan penyeludupan pada tahap yang paling minimum. KPDN sedia membuka permohonan kepada syarikat-syarikat dari sektor pengangkutan darat barangan sekiranya pemantauan mendapati projek rintis ini berjalan dengan baik dalam tempoh sebulan. Secara keseluruhan, sebanyak 3,792 stesen minyak terlibat dalam projek rintis SKDS 2.0 yang boleh digunakan 6 syarikat perintis bergantung kepada laluan kenderaan syarikat masing-masing di seluruh semenanjung Malaysia. Kementerian Pendidikan sedang dalam proses memuktamadkan perincian mengenai penyelarasan sistem pendidikan prasekolah yang diputuskan Jemaah Menteri sebelum ini. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat dalam tempoh terdekat. Penyelarasan termasuk garis panduan yang akan digunakan bagi memastikan mutu pendidikan berperingkat tadika lebih terjaga. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan negeri Perak di SMK Yuk Choi Ipoh. Di Perak seramai 325,126 pelajar menerima bantuan berkenaan. Tempoh masa 2 bulan diberikan terhadap majikan yang menggajikan warga asing untuk menempatkan pekerja-pekerja masing-masing ke kuartus pekerja berpusat CLQ di Johor. SK Belia Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Muhammad Hairi Mat Shah berkata, tindakan tegas mengikut Akta 446 bakal dikenakan kepada majikan jika gagal bertindak selepas tamat tempoh tersebut. Dan bagi memastikan kawasan penduduk tidak dihuni pekerja asing, pihaknya sedia mengadakan perbincangan bersama dengan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Penempatan ke CLQ perlu dibuat memandangkan banyak aduan kacau ganggu, bising dan kotor diterima selepas majikan membenarkan pekerja-pekerja asing menghuni kawasan perumahan rakyat. Situasi itu menyebabkan penduduk sekitar tidak selesa dan CLQ yang dibina ibarat projek Gajah Putih, terutamanya di Senai dan Pasir Gudang. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL menawarkan kadar khas bagi kompaun kesalahan trafik dan am yang tidak melibatkan warga asing mulai hari ini hingga 29 Februari sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2024. Tawaran itu antaranya melibatkan kompaun kesalahan lalu lintas seperti kesalahan meletak kenderaan dengan kadar khas RM10 untuk motosikal. Manakala kereta, kenderaan pelbagai guna MPV dan lori kecil RM20, sementara bas dan lori RM50. Bagi kesalahan penjajah, lesen dan lain-lain yang tidak melibatkan warga asing, kadar khas ditawarkan adalah sebanyak RM100. Kadar khas berkenaan tidak terpakai bagi kesalahan yang disenarai hitam, kes am di bawah Undang-Undang Kecil UUK, pengangkutan bahan WPKL 1997 dan UUK Pasar Borong WPKL 2002 mengambil bekerja mana-mana warga asing tanpa permis kerja sah di bawah UUK Perlesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian WPKL 2016 mengambil bekerja mana-mana warga asing di bawah UUK Perlesenan Penjajah WPKL 2016. Kesalahan lain yang tidak terpakai adalah bawah Akta Hotel WPKL 2003, Akta Hiburan WPKL 1992 dan Akta Perancangan WP 1982 serta kesalahan berkaitan kelulusan pembangunan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Seorang bapa mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas tuduhan merogol anak kandungnya berusia 16 tahun pada November lepas. Tertuduh berusia 47 tahun yang mengalami cacat penglihatan mata sebelah kiri akibat kemalangan itu membuat pengakuan di hadapan Hakim Datin Suritabudin. Mengikut pendakwaan, tertuduh didakwa merogol anak kandung berusia 16 tahun 6 bulan ketika kejadian sebuah rumah di Rembau. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 3763 Kanun Kesiksaan.
Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuh harapan.